Hak ni orang panggil taklid. Kalau Imam Bukhari sebut dalam tajuk dia, dia tidak mari sanad dia. Dia sebut Nabi SAW bersabda. Mana sanadnya? Tak ada sanad. Itu orang panggil taklid. Ataupun rawahul Bukhari mu'allaqan. Imam Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq. Mu'allaq tu dengan tidak sebut sanad dia. Sebab biasanya dalam tajuk, selain daripada nak ringkas, dia ada lagi maksud-maksud lain. Imam Bukhari sendiri di dalam bab 7, hadis nombor 294, nanti akan mengemukakan sabda Nabi SAW ini dengan sanad yang lengkap. Dengan sanad yang lengkap. Di dalam hadis nombor 285 di bawah bab ini, di bawah bab ini juga terdapat sabda Nabi SAW itu, tetapi dengan sedikit perbezaan pada lafaznya. Imam Bukhari tak ambil hak betul-betul serupa. Hak betul-betul serupanya duduk dalam bab 7. Dalam bab 7 nombor 294. Cuba tengok. Ah, 224. 294. Kami keluar bersama Rasulullah, kata Aisyah, dari Madinah, tiada dengan niat yang lain selain untuk mengerjakan haji. Sesampainya kami di Sarif, aku mendapat kain kotor yang datang haid. Rasulullah SAW masuk menemuiku ketika aku sedang menangis. Lalu baginda bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Saya menjawab, alangkah baiknya kalau aku tidak datang mengerjakan haji pada tahun ini. Nabi SAW bertanya, barangkali engkau telah berhaid? Saya berkata, iya. Nabi SAW bersabda, itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Tu hak ni, riwayat ni hak serupa betul dengan hak dalam tajuk. Adapun hak di bawah tajuk ni, hadis ni, dia tidak serupa, ada sikit beza. Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Di sini dia kata, inna hadza amrun, bukan syai'un. Tadi kan dalam tajuk hadza syai'un katabahu Allah. Dalam bab 7 tu memang syai'un katabahu Allah, serupa betul dalam bab 7. Hak ni dalam hadis di bawah tajuk ni tidak serupa betul. Sebab dia kata apa dia ni, inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Itu beza amrun dengan syai'un. Artinya hak dalam tajuk ni adalah berdasarkan hadis, hak ada sanad lengkapnya dalam bab 7 akan datang. Duduk situ, bukan duduk sini. Bukan duduk sini. Hak sini ni makna dia serupa je makna dia, tapi lafaz dia ada berbeza sedikit. Sebahagian ulama mengatakan bahawa mula-mula sekali haid itu diberikan kepada Bani Israel. Itu kan sudah ada khilaf. Ada yang kata mula-mula berdasarkan hadis, mula-mula sekali dia kata ni Allah tentukan kepada orang-orang perempuan, anak cucu Adam, hak perempuan. Hak lagi kata start haid ni daripada Bani Israel. Seseolahnya sebelum pada tu tidak ada haid kau orang perempuan. Abu Abdullah, yakni dia sendirilah, Imam Bukhari berkata, hadis Nabi SAW lebih banyak. Ini terjemahan kepada hadithun Nabi SAW akthar. Ada juga dalam setengah-setengah nuskhah dia kata akbar, bukan akthar tapi akbar. Tengok nota bawah tu. Pendapat ini sebenarnya bersandarkan kepada athar Ibnu Mas'ud. Hak kata bermula daripada Bani Israel tu, ia berpunca bersandarkan kepada athar Ibnu Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anha yang dikemukakan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, dan itu sahih juga, sahih. Tapi apa nampak bercanggah ni? Sebab itulah Imam Bukhari buat tajuk kaifa kana, nak isyarat kepada ada perbezaan pendapat dan ada perbezaan riwayat. Takkanlah dia ni nak kata gitu je, suka-suka hati dah. Cuba tengok 228. Terdapat dua versi berhubung dengan perkataan yang terakhir di dalam kata-kata Bukhari ini. Imam Bukhari rahimahullah sebenarnya mahu menyatakan pendirian beliau dalam perkara ini, iaitu beliau mentarjihkan hadis-hadis Nabi SAW daripada pendapat-pendapatnya lain, walaupun pendapat sahabat.
Ini kerana hadis-hadis Nabi SAW dalam perkara ini lebih banyak. Kalau nak kira dari segi bilangan, lebih banyak. Kalau kita pakai perkataan aksar, maksud beliau dengan kata lebih banyak itu boleh jadi dari segi jumlahnya, boleh jadi dari segi rangkuman maksudnya. Rangkuman maksudnya sebab ia merangkumi semua kaum wanita, bermula daripada Hawa sampai ke sekalian anak cucunya. Hadis itu tidak khusus dengan orang-orang perempuan dari kalangan Bani Israel sahaja, malah ia merangkumi sekalian kaum wanita. Semua, mana-mana siapa masa dia kan. Ada berlaku, kena ada berlaku. Bukan khusus dengan Bani Israel. Itu maksud aksar, yakni aksaru syumulan, lebih syumul, lebih merangkumi. Sebab bukan perempuan Bani Israel saja. Kalau kita kata perempuan Bani Israel saja, pak kita ni, orang tidak Bani Israel ni, ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Cina, macam-macam lagi tu, orang tidak Bani Israel tu lagu mana? Panggil kota juga tu. Kau start permulaan bagi kota tu lagu mana? Maksud Bani Israel ni. Kalau kita kata sebelum pada tu tak ada lah, orang lain-lain pun bermula daripada situ lah. Pak kita ni bukan anak cucu Bani Israel. Keturunan lain ni. Apa ada juga mai kota tu. Apa maksud dia? Boleh jadi juga ia berarti lebih banyak dari segi nilai dan kekuatannya. Aktsaru quwwatan wa aktsaru qubulan. Lebih banyak diterima, lebih kuat, banyak dari segi kekuatan dia tu, tak padan nak lawan hak orang lain dengan hadis. Imam Bukhari nak ayatnya, hadis kata tu ini adalah ketentuan kepada anak Adam, hak perempuan, hak tu kita kena pakai hak tu. Sebab hak tu hadis. Kalau hak ni pendapat sahabat pun, bila pendapat sahabat berlawan dengan hadis, dia bagi kaedah kita kena utamakan hadis Rasulullah SAW sendiri. Itu kaedahnya. Jika dipakai versi kedua pula, maka ia bermakna lebih besar artinya kepada kita. Akbaru, akbaru ma'nan, akbaru quwwatan. Boleh. Lebih besar artinya kepada kita, atau lebih besar kedudukannya. Akbaru makanatan. Boleh. Akbaru maqaman. Boleh berlaku. Kita nak takdir. Kekuatan dan kebenarannya berbanding kata-kata orang lain. Tak boleh lawan hak Nabi. Justru amatlah nyata bahawa haid itu bukan khusus dengan orang-orang perempuan dari kalangan Bani Israel sahaja. Kata-kata Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa mula-mula sekali haid itu diberikan kepada Bani Israel tidak bermaksud menafikan apa yang telah diutarakan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, tetapi ia mempunyai maksud yang lain, iaitu haid yang mula-mula diberikan sebagai azab atau penghinaan kepada kaum wanita dalam bentuk yang lebih teruk. Haid dia tu banyak sangat, pelik, bau pun teruk, lebih daripada orang lain. Ialah kepada perempuan-perempuan dari kalangan Bani Israel kerana kederhakaan mereka. Tu hak mula-mula kerana derhaka kepada Allah, haid ni jadi teruk, start Bani Israel. Sebelum pada tu dah. Itu maksudnya. Bukan makna perempuan sebelum pada tu tidak mari haid. Dah. Sedangkan dalam Quran pun sebut cerita tentang Nabi Ibrahim tu kan, bila malaikat mari royak binimu hak tua tu nak boleh anak, Nabi Ibrahim pun pergi royak lah, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Isteri dia duduk berdiri, fadhahikat. Bila dia royak gitu tu, dhahikat bukan makna suka, dhahikat dengan makna hadat, mari kotor selalu, untuk melayakkan dia mengandung. Sebelum pada tu dah putus haid dah. Putus haid dah. Ayat ni menunjukkan orang putus haid pun boleh. Sama ada sebagai secara mukjizat, boleh mari kotor semula, ataupun secara usaha melalui perubatan, ada kemungkinan. Ada kemungkinan dan boleh. Sekarang ni orang pun sudah buat dah kan. Mari kotor dulu. Fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Kami berikan berita gembira kepadanya akan mendapat Ishaq.